Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak tunjuk bagaimana untuk menjawab soalan kertas 2 bahagian A. Cikgu akan tunjuk 5 soalan saja. Okey, soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 5. Soalan-soalan ini cikgu ambil daripada modul JPN Negeri Kedah. Modul Kecemerlangan SPM 2020. Okey. Okey, nombor 1 soalan dia gambar diagram menunjukkan set P, Q, R di mana set semester iaitu P bergabung dengan Q bergabung dengan R. So soalan A, kita jawab soalan A dulu. Okey, soalan A. Okey, soalan A. P. Kita tengok simbol dulu ya. Okey. P ini simbol ini. P bersilang. Okey, bersilang. Nak senang faham bersilang, kamu ingat sama, yang sama, okey? Simbol persilangan, mudah ingat perkataan sama. Okey, apa yang sama? Kita tengok ya. Mula-mula awak letakkan nombor di dalam bahagian-bahagian set P 2, 3, 4 dan 5. Okey, now P bersilang dengan Q. Apa P? P nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Q nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey, sekarang kita faham persilangan ini nombor yang sama. So, apa yang sama? Okey, set P 1, 2, 3, 4, set Q 3, 4, 5. So, yang sama nombor 3 dan nombor 4. Okey, yang sama awak lorekkan. Okey, so selesai jawapan awak. Awak akan dapat di sini 1 markah. Okey, sekarang B pula. Kita tengok B pula. B soalannya, ini soalan B. Kalau ada tanda di atas ni, maksudnya P pelengkap. Dan paling mudah nak ingat perkataan ini, kecuali. Okey, kecuali. Set P kecuali set P, okey. Kemudian tadi cikgu dah beritahu ini yang sama persilangan dengan Q. Kemudian bila ada kurungan, kita akan selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kemudian ini simbol apa? Kesatuan. Simbol kesatuan. Senang faham apa? Semua. Tadi persilangan senang faham apa? Sama. Semua. Okey, ini semua set R. Okey. Mula-mula kita buat apa? Kita tulis nombor dalamnya dulu. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Sekarang kita nak tengok pelengkap bagi P. Maksudnya kalau P 1, 2, 3, 4. So kalau bukan P kecuali 1, 3, 4 ini adalah 5. Bersilang ataupun yang sama dengan Q. Q apa? Q apa? Q 3, 4, 5. Q 3, 4, 5. So apa yang sama? 5. So ini jawapannya 5. Jangan lorek lagi. Tunggu dulu. Tulis dulu. Okey. So jawapannya 5. Kemudian bergabung dengan R. R apa? R 2, 3. 2, 3. Bergabung ni maksudnya apa? Semua. So ambil semua R.
Okey, ambil semua R. Jadi 5 tadi dia bergabung dengan 2 dan 3. Jadi dapatlah jawapan dia apa? 5, 2, 3. So kita akan lorek nombor 5, nombor 2 dan nombor 3. So ini jawapan awak. Okey. So sini awak akan dapat 2 markah. Jumlah markah di sini adalah 3. Okey. Soalan nombor 1 sudah selesai. Kita pergi soalan nombor 2 pula, iaitu soalan persamaan kuadratik. Okey, soalan persamaan kuadratik. So, apa yang awak kena faham, bila ada kurungan ini, maksudnya awak kena darab. Okey, now kita akan darab masuk dalam macam ni. Okey, ya. Cikgu tunjuk di bawah. M kurungan M tolak 1 sama dengan 12. Okey, mula-mula darab dulu. M kali M, M kuasa 2. M tolak 1, negatif M. Okey, sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan 12 pergi sana. M kuasa 2 tolak M tolak 12 sama dengan 0. Okey, seterusnya buat kurungan 0. M sama dengan M sama dengan. So, awak akan dapat, awak tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan EQN. Okey, tekan EQN. Awak akan nampak kat paparan awak perkataan unknown kan. So, kita tak nak yang tu. Awak tekan di tengah-tengah punya kalkulator tu yang ada perkataan replay. Awak tekan hujung dia, dia akan keluar perkataan apa? Degree, awak tekan nombor 2. So, terus dia akan tanya A kan. A, B dan C. Okey, so A awak di sini adalah apa? Okey, A awak di sini adalah 1. So, nombor 1. B awak pun negatif 1. C awak negatif 12. So, tekan saja. Bila ditanya A, awak tekan nombor 1, awak tekan sama dengan. Bila tanya B, awak tekan negatif 1, awak tekan sama dengan. Apabila tanya C, negatif 12 sama dengan. So, paparan di kalkulator awak, dia akan beritahu X1 sama dengan 4. So, tekan lagi sekali. X2 sama dengan negatif 3. So, awak pindahkan apa yang awak dapat ni ke sini. Jangan letak X ya. Jangan letak X. X dekat kalkulator, dekat sini M ya. So, yang pertama 4. Yang kedua negatif 3. Okay, bila dah dapat macam ni, awak pindahkan naik di dalam kurungan. Bila depan ni positif, sini jadi negatif. Kalau sini negatif, sini akan jadi positif. So, M. Sini letak 4. Sini letak 3. So, awak akan dapat M tolak 4 dan M tambah 3. So, jawapan markah di sini. Sini awak dapat 1 markah. Ini awak dapat 1 markah. Sini 1, sini 1 markah. So, jumlah awak di sini 4 markah. Okey. Seterusnya, cikgu harap semua faham ya kuadratik ini. So, seterusnya kita pergi soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Hitung penyelesaian dengan kaedah matriks tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan. Hitung nilai P dan nilai Q yang memuaskan persamaan linear serentak. So, sekarang kita ada 2 kaedah. Sama ada kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. So, cikgu akan guna kaedah penghapusan. Okey, kaedah penghapusan. 2P tolak 3Q sama dengan 16. Negatif P tambah Q sama dengan negatif 17. Okey, mula-mula sekali cikgu nak tunjuk. Awak kena buat macam ni supaya awak nampak apa yang awak nak hapuskan.
Okey, so sekarang awak boleh pilih awak nak hapuskan P ataupun nak hapuskan Q. Okey, bagi cikgu akan hapuskan P. Bila cikgu nak hapuskan P, yang mesti sama. Kalau atas 2P, bawah pun 2P. Sebut sini, cikgu mesti kali dengan 2. Sini pun kali 2. Sini pun kali 2. Okey? Nampak? Kalau kita nak hapuskan, kena sama. Okey, sekarang cikgu lepas cikgu darab dengan 2, dia akan dapat negatif 2P tambah 2Q sama dengan negatif 14. Okey, yang asal ni, yang atas ni kita letak di atas. Okey, so 2P tolak 3Q sama dengan 16. Okey, sekarang cikgu nak hapuskan P kan. Okey, sekarang dah sama ya. Okey. Okey, yang penting cikgu nak awak buat kotak macam ni. Supaya kita boleh mudah nampak yang mana kita hapus, yang mana kita nak kekalkan. Sekarang cikgu nak hapuskan yang ni. Cikgu nak hapuskan yang ni. Okey. So yang di atas ni positif. Jika satu positif, satu negatif, so tak sama kan? Bila tak sama, ingat ya, bila tak sama, awak kena tambah. Kalau katakan dia sama, awak tolak. Sama, tolak. Nampak? Tak sama, tambah. Sama, tolak. Ingat. Now, sekarang ni kita nak tambah ke kita nak tolak? Kita tambah. Bila depan tambah, tengah tambah, belakang pun tambah. Okey, so bila tambah, sini selesai, habis. So di sini, negatif 3Q tambah 2Q. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat negatif 3 tambah 2 berapa? Negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1Q. Okey, negatif 1Q. Kemudian yang ni 16 tambah negatif 14, awak akan dapat 2. So Q sama dengan negatif 1 ni, 2 per dengan negatif 1. Q sama akan dapat negatif 2. So awak dah dapat Q sama dengan negatif 2. Okey, selepas dapat Q sama negatif 2, kita kena gantikan untuk mendapatkan P pula. Okey, kita gantikan untuk mendapatkan P. Sekarang, cikgu nak tunjuk bagaimana nak gantikan ya. Okey, ke sini. Ambil yang asal ini. Ambil yang asal. 2P tolak 3Q sama dengan 16. Masukkan Q sebagai negatif 2. Okey, masukkan Q ini sebagai negatif 2. 2P tolak 3, negatif 2 sama dengan 16. Okey, nampak? Negatif 2, masukkan tempat Q. Masukkan tempat Q di sini. So, 2P, negatif 3 dan negatif 2, awak akan dapat 6. Sama dengan 16. So, 2P sama dengan 16 tolak 6. 2P sama dengan 10. So, 2P sama dengan 10. P sama dengan 10 bahagi 2. So, P sama dengan 5. Okey, awak tengok ya. Cara saya tunjuk ni, ini saya nak tunjuk dekat awak ya. Nampak bila ruangan yang kecil saya nak tulis besar, sebab tu kedudukan saya macam ni. Tapi dalam peperiksaan, awak jangan buat macam saya buat ni. Awak kena tunjuk pengiraan daripada atas turun ke bawah, jangan ke kiri ke kanan macam saya ni, sebab space tak cukup. Tapi kalau dalam persiapan sebenar, dia akan bagi ruangan space yang besar. Awak buat satu garisan saja daripada atas sampai bawah. Okey, so sekarang saya teruskan. Awak akan dapat P sama dengan 5. So sini Q sama dengan 2, P sama dengan 5. Okey, saya harap awak faham ya. Okey, seterusnya cikgu nak jawab soalan nombor 4. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 adalah soalan apa? Soalan satah.
sudut dalam satah. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah prisma A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H dengan tapak segi 4 tepat A, B, C, D. Okey, so dia minta kamu namakan sudut di antara garis AF dengan satah ABCD. AF. So, kita gariskan, kita bulatkan A, kita bulatkan F. Okey. Kemudian, kita akan bulatkan A, B, C, D. Okey, sekarang awak tengok dekat mana yang saya bulat ada 2 bulatan. Bila ada 2 bulatan bermakna sudut yang kita nak cari tu tengah-tengah ni kita letak yang double ni. Okey, so tengah-tengah A. Okey, tadi antara garis AF kan. So A dah berada di tengah. F ini kita cari F dekat mana? Sini F. F ni antara B, C dan D. Yang mana paling hampir dengan F? D ke, B ke, C ke? So kalau awak tengok, awak akan nampak yang paling hampir dengan F adalah C. So awak letakkan F. Di sini letakkan C. So kita akan dapat sudut. Kita akan dapat sudut AF. Kita akan sudut FA. C. Sudut dia kat sini. Okey. F, A, C. F, A, C. Okey. So, bila dia kata namakan sudut. So, awak akan dapat sudut F, A, C. Sini satu markah. Kemudian hitungkan sudut antara. Dia suruh hitungkan pula sudut ini. Suruh hitungkan sudut ni. So sekarang ini bentuk sudut F, A, C. Kita nak kira sudut ni. So FC 4. Sekarang kita perlu cari AC. AC ni. Bagaimana nak cari AC? Kita ada 6 dengan 8. Okey, kita menggunakan teorem Pythagoras. So saya andaikan nak belajar ingat dia macam mana nak cari teorem Pythagoras. 6, 8 nak cari hypotenuse, kita kena tambah. Kan? 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa. So 36 tambah 64 punca kuasa 100. So kita akan dapat 10. Jadi AC 10. Maka AC 10 awak letaklah AC 10. Bila nak cari sudut FAC bermakna kita guna apa? Setentang, sebelah, opposite, adjacent adalah tan. Tan sudut FAC sama dengan 4/10. So, tekan kalkulator awak. Shift tan. Shift tan 4/10. So, awak akan dapat 21.8 darjah. Kalau tak nak buat dalam bentuk darjah, awak boleh tekan sudut. Sama ada ya. Jangan buat dua-dua. Sama ada. Sama ada awak nak buat dalam darjah terus. Ataupun awak buat 21 darjah 48 minit. Mana-mana salah satu. Tak perlu letak dua-dua ya. Salah satu sahaja. Kalau tak ni, tak ni. Okay, so sini awak akan dapat 1 markah. Sini 1 markah. Total markah di sini adalah 3 markah. Okey, yang terakhir cikgu nak tunjuk soalan nombor 5. Okey, yang last ya. 5 soalan pertama, nanti cikgu akan sambung lagi. Okey, tentukan sama ada pernyataan ini benar atau palsu. 35 ialah gandaan bagi 3.
Betulkah 35 gandaan bagi 3? Adakah dalam sifir 3 ada nombor 35? Ada? Tak ada. So, ini adalah palsu. 35 ialah gandaan bagi 5. Benar kan? Benar. Palsu dan benar akan jadi apa? Palsu dan benar akan jadi palsu. Jadi, A ini jawapan dia palsu. Kemudian yang kedua, tuliskan dua implikasi. Ingat bila kata dua implikasi, kita kena tulis tadi, okey ni tadi palsu. Okey, dua implikasi. Nak buat dua implikasi, maksudnya jika, maka. Jika, maka. Jika dan hanya jika, buang. So, kita akan ambil yang ni dengan ini sahaja. Okey, jika. So, kita akan dapat apa? P kuasa 3 sama dengan niti 8 lagi 1 P sama dengan niti 2. Okey, dua implikasi bermakna. Okey, jika P kuasa 3 sama dengan niti 8, maka P sama dengan niti 2. Lagi satu implikasi yang kedua. Jika P sama dengan niti 2, maka P kuasa 3 sama dengan niti 8. Okey, awak tengok ya. Apa yang bezakannya? Okey, jika, maka, jika, maka. Yang mula-mula P kuasa 3 duduk di hadapan, kemudian yang kedua P kuasa 3 duduk di belakang. Hanya perlu tukar tempat sahaja. Okey, ini satu markah, satu markah, satu markah. Okey, soalan yang C pula, buatkan satu kesimpulan umum secara aruhan bagi dua sebelah ni. Yang ni kan. Okey, so ini tak payah tengok, kita tengok ini sahaja. Okey, so sekarang saya nak awak ingat, apabila nak buat satu kesimpulan aruhan, nombor yang sama awak tulis balik. Ingat, nombor sama tulis balik. Ni 3, 3, 3, 3 sama. 1, 1, 1, 1 sama. Kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2 sama. Tolak, tolak, tolak sama. Okey, kita tulis. 3 sama kan. Kemudian biarkan kurungan ni kosong dulu. Ada kuasa 2, tolak 1. Kita tulis apa yang sama, kita tulis balik. Okey. 3 kurungan biar kosong, kuasa 2, tolak 1. Okey. Yang dalam kurungan ni awak tengok dalam kurungan ni dia letak nombor 1, 2, 3, 4. Semua nombor ni tak sama. Tak sama kita gantikan dengan N. Kemudian kita kena bagi tahu N tu apa? N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, selepas tu belakang ni ingat kena sambung titik. Dan lain-lain. Ada berapa titik? Ada 3 titik sahaja. Ingat yang sama tulis balik, yang sama tulis, yang sama tulis. Yang tak sama 1, 2, 3, 4 gantikan dengan N. N kecil, bukan N besar, N kecil. So, bagi tahu pula N tu apa? N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey, anak-anak boleh semua? Cikgu harap cikgu dah tunjuk 5 soalan yang pertama dalam soalan kertas 2. Cikgu harap semua boleh faham. Okey? Sekian, terima kasih. Jumpa lagi dengan kelas cikgu Matematik Ella di video yang akan datang.